apa yang berlaku sepanjang ilmu kritik hadis bermula. Ilmu kritik hadis ini bermula, sebenarnya kalau kita nak lebih detail lagi, ada paling kurang 7 fasa yang disebutkan oleh guru kami Dr. Nurdin Itar dalam Manhajun Naqd fi Ulumul Hadis. Lalu juga disebutkan oleh Faruq Hamada dalam Tatawur fi Dirasati Sunnah. Beliau bagi menjadi ilmu hadis menjadi 7 fasa. Fasa pertama, fasa apa namanya? Apa istilah bahasa Melayu kita? Fasa permulaan, kemudian berkembang menjadi fasa apa namanya? Kematangan, lalu kemudian fasa pengumpulan, tamhis dan lain sebagainya. Dan mereka sepakat, tuan-tuan, bahwa ilmu hadis pernah mengalami fasa kejumudan. Apa makna jumud? Jumud maknanya adalah tak ada kreativiti dalam ilmu hadis. Minat kita untuk belajar hadis, minat umat dalam belajar hadis sudah sangat-sangat hilang, bahkan hampir pupus. Di seluruh negara Islam. Mulai daripada Mesir, terus ke negara-negara yang lain. Kalau Mesir saja sudah mulai jarang orang yang nak belajar hadis, apatah lagi negara lain yang tidak memiliki budaya ilmu macam Mesir. Mesir, kemudian Zaituna di Tunis, dan Turki. Juga itu adalah tempat-tempat yang dulu menjadi rujukan kita belajar. International University lah istilahnya pada zaman tersebut. Di dunia Islam, ilmu hadis pada abad, kalau tak salah ada khilaf, tuan, ada yang mengatakan dari abad 10 hingga abad ke-14. Ada yang mengatakan daripada abad ke-9 lagi bahkan, hingga abad ke-11, umat Islam selama berapa abad nih jumud dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Justru tak ada keluar mujtahid pada saat itu. Tak ada lagi orang yang menulis hadis dengan apa namanya kajian yang mendalam. Tak ada lagi kritik hadis pada hari itu dan lain sebagainya. Namun pada masa yang sama ketika ilmu hadis sudah jumud di negara-negara Islam, ilmu hadis berkembang di India. Masih ada yang terbaki simpan ilmu tersebut dan mereka kaji di India pada kira-kira abad ke-13 Hijrah atau 12 Hijrah. Nah, selepas itu pada masa sekarang kita sudah masuk fasa yang baru, yaitu fasa Nahdhah, kebangkitan semula ilmu hadis. Dan kebangkitan semula ilmu hadis, tuan-tuan, ada beberapa fasa juga pada pandangan saya. Sebab di mana-mana kebangkitan mesti ada fasa-fasa kegairahan terlebih dahulu, betul tak? Lalu masuk kepada fasa kestabilan selepas itu. Pada masa kegairahan, selepas jumud panjang, dan selama kita kena faham, selama jumud panjang ini berlaku, umat Islam berada dalam, pertama, pemikiran mereka tak mendalam. Yang kedua, mereka lebih suka taklid. Dan ijtihad hampir tertutup sama sekali, betul tak? Pada masa kebangkitan, mereka sudah mula nak bangkit semula. Tapi ingat, masa jumud beratus-ratus tahun. Bukan cuma 100-200 tahun, beratus-ratus tahun. Kalau daripada abad 10 atau 9 hingga ke abad ke-12 saja pun dah kira-kira 3 atau 400 tahun kan, tuan-tuan. Abad tu, tuan-tuan. Pada masa itu, umat Islam lebih suka taklid, hanya merujuk kepada kitab-kitab fiqh saja. Hanya merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu, hanya pada mazhab-mazhab tertentu. Hadis tidak banyak diperbincangkan. Justru kepakaran mereka dalam hadis, kalaupun mereka nak bincang hadis, mereka bukan bincang kesahihan hadis, tapi mereka bincang tentang i'rab hadis itu, balaghah dia, kandungan makna di situ. Tapi bincang rijal dia, ilal, hampir tak ada sama sekali. Nah, pada masa kebangkitan, apa yang mereka bawa adalah semangat ijtihad. Sebab sudah beratus tahun kita taklid dan ijtihad dikekang. Justru mereka nak bawa jargon ijtihad, mereka katakan kita kena ijtihad pada hari ini. Pada masa kebangkitan fasa pertama. Dan ijtihad selepas jumud, dia akan menjadi apa namanya, istilahnya menjadi klimaks, tuan-tuan, anti klimaks daripada apa namanya jumud tersebut. Kalau 100 tahun kita ya budak di rumah. Kalau kita kekang mereka, anak kita di rumah,
tak boleh keluar sama sekali selama 1 minggu. Mereka dalam rumah saja. Lepas keluar rumah, dia buat apa tuan-tuan? Bebas nak pergi mana. Mereka tengok kekangan di rumah tu tak bagus. Semua yang ada semasa 1 minggu tu buruk. Begitu juga dalam masa kebangkitan, hadis pada abad ke-13, 14 Hijrah, pada hari ini 15 Hijrah. Semula mereka keluar daripada kongkongan taklid, mereka terlalu semangat dalam ijtihad, justru mereka punya pandangan semua yang dibuat sebelum ni salah. Mazhab salah, taklid salah. Apalagi semua fatwa ulama kita kena kritika. Kalau boleh kita kena jangan terima bulat-bulat apa yang mereka sebutkan. Ini adalah semangat berlebih dalam ijtihad pada masa pertama, tuan-tuan. Justru dalam masa ni kita akan nampak kritikan sangat banyak ke tradisi. Dan dari sini juga keluar jargon-jargon yang cakap hum rijal nahnu rijal. Ini semua taklid ni salah. Rujuk pada mazhab salah. Kita kena ijtihad sendiri. Inilah fasa kebangkitan. Tapi kemudian fasa kebangkitan tersebut sedikit demi sedikit pada masa ini juga penilaian hadis, tuan-tuan, kadang terlalu lebih daripada ijtihad sehingga mereka tak setuju dengan ulama yang tadi kita bincang. Ulama terdahulu mereka cakap dhaifkan, menurut saya sahih. Mereka katakan ni sahih, tak, menurut saya ada illah. Ijtihad berlebih pada masa ni, tuan-tuan. Lalu kemudian selepas berapa lama ilmu pun makin berkembang, lalu kemudian sudah mulai ada kestabilan semula. Ramai pada zaman sekarang orang yang sudah tinggalkan masa ijtihad berlebih itu. Ramai orang yang sudah lagi berfikir, takkan ulama terdahulu semua salah? Takkan ucapan mereka kita boleh tentang begitu saja macam tadi kita dah bincangkan. Mereka sudah mulai kritis semula dan meletakkan para ulama-ulama terdahulu pada tempat mereka masing-masing. Pada masa ijtihad pertama, orang tak boleh sebut Syafi'i pun. Betul, saya pernah nampak orang yang kalau kita sebut Imam Syafi'i cakap macam ni. Tak dengar. Sebab dia ingat mazhab Syafi'i adalah produk menjadi lambang taklid tu, tuan-tuan. Yang mereka sangat benci kepada taklid. Padahal, dan saya tak salahkan juga, mungkin kita present fik kita pun tak macam yang sepatutnya kita present. Kita hanya berikan mereka kesimpulan saja. Padahal orang zaman sekarang dia nak why, bukan hanya what, kan? Bukan hanya apa hukum dalam perkara ini, tapi kenapa? Jangankan orang zaman sekarang, murid-murid kita, anak saya umur 11 tahun. Jangan buat macam ni. Kenapa? Ya ilaha illallah, kenapa? Ayah ni mustahil mutlak, tahu tak? You muqallid, dengar saja. Mustahil mutlak cakap apa? Tapi zaman sekarang kita dah tak boleh buat macam tu lagi. Nah, sekarang pada dua-dua pihak saya rasa kita kena murajaah dan muhasabah diri sendiri. Yang pertama, kita kena tampilkan fik kita seperti mana ulama kita dulu tampilkan. Mereka sangat hebat dalam fik, dalam hadis, dalam usul dan sebagainya. Setiap kali mereka fatwakan sesuatu, backup dalil sangat banyak, ya kan? Dan kita kena rujuk semula kepada itu. Kita kena merujuk kembali apa yang mereka buat juga semampu kita pada hari ini agar fik Islam lebih rationalize, lebih orang boleh reasoning dia apa sebabnya, sehingga orang lebih senang untuk terima pandangan apa yang kita sampaikan.